Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang bahagia ini kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak dapat mengadakan kuliah duha bagi tafsir di Masjid Khalid, alhamdulillah kita tetap dapat meneruskan kuliah ini secara live. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dan menjadikan majlis ini sebab kebaikan, menjadikan majlis ini sebab barakah, rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan membukakan bagi kita segala pintu kebaikan di dunia dan akhirah, dan selamatkan kita daripada segala bala, daripada segala bencana, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga mengambil kesempatan ini untuk kita mendoakan ada beberapa jamaah yang mana saudara-saudara mereka telah kena penyakit na'udzubillah min dzalik, corona ini. Jadi kita insya-Allah mengambil kesempatan ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan mereka syifa insya-Allah. Memberikan kepada mereka syifa dan juga memberikan kepada kita syifa dan menjaga kita insya-Allah daripada wabak yang sedang melular sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ahli keluarga mereka kesabaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjaga kita dalam setiap masa dan keadaan. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan tafsir bagi surah An-Nisa, yang mana kita sedang berada di dalam ayat ke-43 di dalam surah An-Nisa. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta tartasilu. Minggu lepas kita telah ataupun 2 minggu lepas kita telah membicarakan tentang bahagian pertama daripada ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang itu untuk melaksanakan solat dalam keadaan dia mabuk. Maka Allah mengatakan la taqrabus salah, janganlah kamu mendekatkan diri kamu kepada solat, wa antum sukar, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Saya mengatakan pada 2 minggu yang lepas, ayat ini merupakan daripada ayat-ayat yang awal diturunkan di Madinah pada keadaan yang mana arak itu belum lagi diharamkan. Maka sebahagian daripada orang Islam yang masuk ke dalam agama Islam, akan tetapi mereka masih meminum arak, dan kadang-kala mereka menjadi mabuk. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk memasuki solat kalau sekiranya mereka berada dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah kamu mengetahui apa yang kamu mengatakan. Yang maksudnya kemabukan itu sudah hilang, kamu dapat faham apa yang kamu membicarakan. Maka ayat ini diturunkan pada masa arak belum lagi diharamkan. Maka zaman sekarang kita tidak boleh menggunakan ayat ini dan mengatakan dibolehkan seseorang itu minum arak selagi mana dia tidak mabuk. Sebab Allah Subhanahu wa taala meletakkan syarat mabuk ini di sini
bagi seseorang itu untuk mendirikan salat. Maka ini tidak boleh bagi kita untuk mengatakan sedemikian dan mendalilkan dengan ayat ini, disebabkan hukum ini dimansuhkan. Kita dalam Islam ada beberapa hukum ahkam yang dimansuhkan. Jadi perkataannya adalah mansuh. Di dalam ilmu usulul fiqh kita ada istilah an-nasikh wal mansukh. Ada beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim, ayat dia masih wujud, akan tapi hukumnya tidak diamalkan. Ini adalah salah satu daripada misalnya. Maka berkenaan dengan arak ini, kita lihat ini dalam sejarah Islam, Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan pengharaman arak ini dalam beberapa peringkat. Pada peringkat ini, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Apabila Allah menciptakan anggur, apabila Allah menciptakan buah-buahan yang lain, yang mana manusia mengambil daripadanya sebab untuk mereka bersuka-suka dan untuk bermabuk dan sebagainya. Sebab pada awal Islam, arak itu belum lagi diharamkan. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat seperti ini. Janganlah kamu mendekati solat apabila kamu berada dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu mengatakan. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka menanyakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang arak dan judi. Qul fihima itsmun kabir. Katakanlah di dalamnya ada dosa yang besar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan arak ini membawa kepada dosa yang besar. Dan akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam ayat ini yang masyhur, innamal khamru wal maisir. Allah mengatakan sesungguhnya arak itu dan judi, dan Allah mengatakan rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Semua ini adalah daripada amalan-amalan dari syaitan, maka hendaklah kamu menjauhinya. Jadi ini adalah bahagian pertama daripada ayat ini. Dan saya telah membicarakan minggu lepas, ini setakat kita ulang kaji dulu. Seperti kita warm up sikit pada pengajian kita. Biasa ini yang saya lakukan dalam kelas. Sebab kita biasalah ya, pagi-pagi ada jemaah daripada rumah ataupun daripada tempat kerja dan sebagainya. Jadi kadang-kadang fikiran kita pun, kita sedang fikir ini, fikir itu, fikir ini. Jadi warm up dalam kelas ni sangat penting sekali. Ini adalah perkara yang pertama, iaitu diharamkan bagi seseorang itu untuk memasuki solat kalau sekiranya dia berada dalam keadaan mabuk. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala junuban illa abiri sabil. Wala junuban illa abiri sabil. Dan tidak dibolehkan bagi seorang junub. Tidak dibolehkan bagi seorang junub untuk melakukan salat dan untuk masuk ke dalam masjid. Sekarang kita nak kena faham apakah yang dimaksudkan dengan perkataan junub. Kita dalam bahasa Arab ini, perkataannya ni junubun, dia membawa makna sesuatu perkara yang jauh. Satu perkara yang jauh. Jadi kita ada perkataan dalam bahasa Arab ijtanaba. Ijtanaba ini maksudnya menjauhkan diri. Junub merupakan satu tempat yang jauh. Jadi asal perkataan junub ini, dia adalah menjauhkan diri ataupun jauh. Dalam Islam, bila kita mengatakan seseorang itu dalam keadaan junub, apa maksudnya? Maksudnya dia berada dalam keadaan yang diwajibkan ke atasnya untuk menjauhi beberapa perkara. Jadi ini, definisi ini penting untuk kita memahaminya. Apabila kita belajar ilmu fiqh, biasa kita akan berhadapan dengan istilah ini. Kita mengatakan
seseorang itu dalam keadaan junub. Fulan bin Fulan dalam keadaan junub. Apakah perbezaan junub dengan haid? Apakah perbezaan ini junub dengan nifas dan sebagainya? Jadi junub ini dia secara umum. Apabila seseorang itu berada dalam keadaan junub, maka diharamkan ke atasnya untuk mendekati beberapa perkara. Jadi daripada perkara yang diharamkan bagi seorang yang junub, yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang diwajibkan ke atasnya untuk mandi hadas besar. Dan ada beberapa perkara yang diharamkan ke atasnya. Pertama sekali diharamkan ke atasnya melakukan salat. Kedua, melakukan tawaf. Ketiga, memegang mushaf. Keempat, mengangkat mushaf. Kelima, membaca Al-Quranul Karim. Dan akhir sekali adalah menetap ke dalam masjid. Kesemua sekali kita ada 6 perkara yang diharamkan atas seorang yang berada dalam keadaan junub. Saya dalam masa yang sama juga saya ada live ini speaker ya. Wallahualam, mungkin kalau ada jemaah yang tidak ada Facebook, harap dalam grup admin kita bolehlah forward ini kepada mereka, speaker account saya. Jadi perkataan junub ini balik kepada keadaan yang mana diharamkan kita melakukan beberapa perkara seperti mana yang disebutkan dalam 6 perkara tersebut. Dan sebab-sebab seseorang itu berada dalam keadaan junub itu, ada beberapa sebab. Pertama sekali apabila keluarnya air mani. Dan selepas itu kita ada misalan seorang wanita apabila berada dalam keadaan haid ataupun nifas. Dan begitu juga apabila berlaku persetubuhan, apabila berlaku kematian, diwajibkan kita mandikan jenazah. Maka ini semua adalah sebab-sebab yang diwajibkan kita mandi hadas ini yang besar. Tetapi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala junuban illa abiris sabil. Tidak dibolehkan bagi orang yang berada dalam keadaan junub untuk mendekati salat dan juga untuk masuk ke dalam masjid dengan niat menetap ke dalam masjid. Melainkan abiris sabil. Melainkan kalau sekiranya dia masuk daripada satu pintu, keluar daripada pintu yang lain. Ini yang kita maksud dengan abiris sabil. Dalam bahasa Melayu kita panggil berlalu dalam masjid. Jadi insyaAllah saya akan terangkan ini dengan baik insyaAllah. Dan kita insyaAllah mudah untuk kita faham insyaAllah. Dia tidak susah. Hatta kita dalam bahasa Melayu kita ada perbezaan misalan menetap dalam masjid dan berlalu dalam masjid. Kalau orang menanyakan misalan apakah beza di antara menetap dalam masjid dan berlalu dalam masjid. Berlalu dalam masjid maksudnya kita masuk daripada satu pintu, keluar daripada pintu yang lain. Yang ini kita macam berjalan. Manakala menetap dalam masjid, kita masuk ke dalam masjid dan kita duduk dalam masjid ataupun kita niat menetap di dalamnya. Maka di sini, apa yang diharamkan bagi seorang lelaki yang junub ataupun seorang wanita yang haid misalan, diharamkan bagi kedua-dua mereka untuk menetap dalam masjid. Akan tetapi dibolehkan bagi mereka untuk berlalu dalam masjid. Maka itu sebab kita ada perbezaan di antara menetap dalam masjid dan berlalu dalam masjid. Jadi saya rasa insyaAllah tidak ada masalah, kita dapat memahami. Kalau sekiranya ada jemaah yang ada soalan, bolehlah tanya ya. Bolehlah komen di dalam kita punya Facebook. InsyaAllah ya. Saya cuba akan menjawabnya. Dan juga kita punya WhatsApp group. Nanti insyaAllah kita akan adakan Q&A insyaAllah sebelum saya habis. Kita boleh adakan Q&A insyaAllah. Jadi sekali lagi saya mengatakan perbezaan di antara menetap dalam masjid dan berlalu dalam masjid. Apa yang dibolehkan adalah berlalu dalam masjid. Apa yang tidak dibolehkan adalah menetap dalam masjid. Jadi saya akan memberikan misalnya. Saya rasa ini juga saya membicarakan pada pengajian kita yang lepas. Kalau tak silap saya. Tapi tidak ada masalah, kita boleh ulang lagi sekali. Ramai jemaah misalan tanya, saya dalam keadaan haid misalan. Lepas itu saya berlalu di luar masjid. Boleh ke tidak boleh? Ini tidak ada masalah. Selagi mana kita tidak berada dalam kawasan iktikaf.
Yang ini macam Masjid Khalid misalnya. Kita ada carpeted areas. Lepas itu biasa kita akan adakan kita punya kelas yang dekat luar. Dekat luar ni bukan masjid. Maka ini tidak ada masalah sama sekali. Kita nak menetap ke, kita nak berjalan ke dan sebagainya, tidak ada masalah. Tetapi, ada jemaah ini menanyakan misalnya, kalau dia nak masuk ke dalam ruangan masjid pula bagaimana? Kita mengatakan dibolehkan dia melakukan sedemikian. Tapi dengan syarat. Dengan syarat adalah, dia masuk daripada satu pintu, keluar daripada pintu yang lain. Dengan niat berlalu dalam masjid dan bukan menetap ini dalam masjid. Jadi saya harap boleh faham insyaAllah. Perbezaan di antara menetap dalam masjid dan berlalu dalam masjid. Jadi, hatta seorang wanita yang dalam keadaan haid, dia boleh berlalu dalam masjid. Dia boleh berlalu dalam masjid. Kalau sekiranya ia berlalu, bukan menetap. Tapi dengan syarat dia tidak mengotori masjid. Beza kalau satu orang wanita misalnya dia takut kalau dia boleh mengotori masjid, maka ini tidak dibolehkan. Tapi kalau sekiranya dia yakin, dia tidak akan mengotori masjid sebab dia dalam keadaan haid. Dia nak berlalu saja dalam masjid misalnya. Berlalu sahaja tidak ada masalah. Apakah dalilnya? Dalilnya adalah ayat ini. Ayat 43 surah An-Nisa. Boleh insyaAllah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala junuban illa abiri sabil, dan tidak dibolehkan bagi seorang junub, yang termasuk wanita haid dan nifas, untuk berlalu dalam masjid. Untuk menetap dalam masjid kecuali kalau dia berlalu di dalam masjid. Sekarang insya-Allah kita teruskan. Selepas itu Allah mengatakan hatta taghtasilu, sehinggalah kamu mandi. Yang ini maksudnya di sini, tidak dibolehkan bagi seseorang itu yang berada dalam keadaan junub untuk mendekati salat ataupun menetap dalam masjid hatta taghtasilu, sehinggalah kamu mandi. Yang ini perkataan taghtasilu asalnya daripada perkataan irtasala. Irtasala. Yang ini irtasala, yang ini maksudnya mandi. Sehinggalah kamu mandi. Mandi yang dimaksudkan di sini adalah mandi hadas besar. Apabila seorang itu berada dalam keadaan junub, maka diwajibkan ke atasnya untuk dia mandi hadas. Sama juga seorang wanita apabila putus haid, diwajibkan ke atasnya untuk dia mandi. Apabila yang ini dia mandi, maka perkara yang diharamkan ke atasnya sekarang sudah menjadi perkara yang dibolehkan baginya untuk dia melaksanakan. Dia boleh melaksanakan salat, dia boleh melaksanakan tawaf, dia boleh pegang Al-Quran, dia boleh baca Al-Quranul Karim, dia boleh menetap dalam masjid. Kalau sekiranya dia sudah melakukan mandi hadas. Ini yang Allah mengatakan, wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu, sehinggalah kamu mandi hadas. Yang dimaksudkan dengan hadas di sini adalah hadas yang besar. Sebab hadas kita ada dua jenis. Kita ada hadas besar dan kita ada hadas kecil. Hadas besar, kita menghilangkannya dengan kita mandi hadas. Dan hadas yang kecil, kita menghilangkannya dengan kita mengambil wudu. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadum minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ayat ini, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan daripada ayat yang sangat penting sekali bagi kita semua. Sebab ini merupakan ayat yang membicarakan tentang hukum ahkam mengambil wudu dan tayamum. Tiap-tiap hari kita mengambil wudu, kadang-kala kita melakukan tayamum. Maka ini merupakan ayat yang menerangkan kepada kita sebahagian daripada hukum ahkam yang bersangkut paut dengan wudu dan tayamum. Jadi, kalau kita dapat menghafal ayat ini sangat baik. Kita menghafalnya, kita memahaminya insya-Allah, dan kita dapat melaksanakannya. Sebab tiap-tiap hari kita melaksanakan perkara ini. Maka kita dapat mengetahui tentang dalilnya, kita dapat mengetahui tentang maknanya. Maka ini akan menambahkan kefahaman kita terhadap ayat wudu ataupun ayat tayamum.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum marda, kalau sekiranya kamu berada dalam keadaan sakit. Wa in kuntum marda. Marda ini adalah jamak bagi marid. Kalau sekiranya kamu berada dalam keadaan sakit, ataupun kamu berada dalam keadaan safar. Safar ini maksudnya kamu dalam perjalanan. Au jaa ahadum minkum minal ra'id. Ataupun salah seorang daripada kamu pulang daripada ra'id. Sekarang saya kembali kepada yang pertama. Sebab dia panjang sikit ya. Kita sikit-sikit insya-Allah. Nanti saya akan kembali kepada yang tadi. Ra'id ini. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau sekiranya kamu berada dalam keadaan sakit, ataupun kamu sedang musafir, yakni berpergian. Jadi sama ada seorang itu dalam keadaan sakit, ataupun dalam keadaan safar, ataupun dia keluar daripada ra'id. Yang dimaksudkan ini dengan ra'id, dia adalah sesuatu tempat ini pada zaman dahulu yang mereka gali, dan selepas itu mereka masuk ke dalamnya untuk buang hajat. Sama ada hajat yang kecil ataupun hajat yang besar. Jadi kalau zaman sekarang kita panggil tandas. Ini zaman dahulu mereka memanggilnya ra'id. Sebab perkataan ra'id ini asal daripada rata. Rata maksudnya sesuatu yang ke bawah. Sebab ra'id ini zaman dahulu mereka akan gali pada pasir ni, tempat jauh daripada rumah mereka. Dan selepas itu mereka akan bikin macam tangga gitu ke bawah, dan mereka akan buang air kecil ataupun buang air besar di dalam sana. Selepas itu mereka hanya menanamnya. Ini zaman dahulu toilet ini begitu. Bukan seperti toilet yang kita ada pada hari ini, masya-Allah. Toilet kita hari ini kita ada flushing system, dan masya-Allah sebersih-bersihnya dan sebagainya. Kita tidak ada bimbang berkenaan dengan kebersihan ataupun sama ada orang boleh lihat ke tidak boleh lihat, semua tertutup. Tapi kalau zaman dahulu, kebiasaannya ia tidak tertutup. Cuma mereka masuk ini ke bawah begitu, dan mereka ini buang air kecil ataupun buang air besar ini begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau sekiranya kamu berada dalam keadaan sakit, ataupun kamu berpergian, ataupun kamu keluar daripada ra'id, keluar daripada tandas. Kalau bahasa kita hari ini kita panggil keluar daripada tandas. Au lamastumun nisa, ataupun kamu menyentuh wanita. Ini adalah daripada sebab saya mengatakan tadi penting untuk kita memahami ayat ini. Sebab ayat ini dia menerangkan tentang batalnya wudu dengan penyentuhan yang ini kepada wanita. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, au lamastumun nisa. Kita ada perkataan di sini lamastumun nisa. Maksudnya ini di sini adalah apabila kamu sentuh wanita. Asal perkataan lamastum daripada lamasa. Lamasa yulamisu mulamasatan. Dan dia balik kepada perkataan lams. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksudkan dengan lams ini di sini adalah persentuhan. Saya kalau sentuh tangan saya begini, ini adalah lams. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan in lamastumun nisa, yakni apabila kamu sentuh dengan wanita, maksudnya kulit ke kulit. Yang maksudnya apa sini? Maksudnya wuduk kamu telah batal. Wuduk kamu telah batal. Yani apabila kamu keluar daripada tandas, yani dengan buang air kecil, buang air besar, ataupun kamu menyentuh yang ini wanita, maka wuduk kamu telah batal. Bagaimana kita memahami yang ini wuduk kita telah batal? Sebab selepas itu Allah mengatakan falam tajidu ma'an. Setelah perbuatan ini kamu tidak mendapatkan air. Kamu tidak mendapatkan air. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka apabila kamu tidak mendapat air, maka
diwajibkan ke atas kamu untuk melakukan tayammum dengan satu perkara yang dikenali sebagai sa'id dan tayyib. Sa'id, dia adalah tanah yang suci. Sebab dia mengatakan sa'id, tayyib. Tanah yang tayyib. Sa'id ini maksudnya sesuatu yang ni asal dari dalam bahasa Arab kita mengatakan sesuatu yang sa'uda minal ard, yang naik daripada bumi. Maka yang dimaksudkan di sini adalah sa'id adalah debu. Kalau dalam bahasa kita panggil debu. Fatayammamu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau sekiranya kamu tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah kamu menggunakan debu yang suci. Ini adalah kalau sekiranya kamu tidak mendapati air. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita, pertama sekali adalah berkenaan dengan perkara yang membatalkan wudu, dan juga dia menerangkan kepada kita bagaimana kita melakukan tayammum kalau sekiranya kita tidak mendapati air. Jadi kalau kita kembali kepada yang pertama tadi, Allah mengatakan wa in kuntum marda, kalau sekiranya kamu berada dalam keadaan sakit, au ala safarin, kalau sekiranya kamu sakit ataupun kamu musafir dan kamu tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan tayyibah. Bagi orang yang sakit juga, kalau sekiranya dia sakit misalnya, dan doktor mengatakan kepadanya kamu tidak boleh menggunakan air. Misalnya satu orang sakit kulit, doktor mengatakan kamu tidak boleh menggunakan air. Maka apa yang dia harus lakukan? Dia harus menggunakan debu sebagai tayammum. Kalau sekiranya seorang itu musafir, seperti mana Allah mengatakan au ala safarin, kalau sekiranya seorang itu musafir dan dia tidak mendapati air, juga dia wajib melakukan tayammum. Ataupun seseorang itu keluar daripada ra'id, kalau dia keluar daripada tandas, yakni setelah buang air kecil ataupun buang air besar ataupun apa sahaja perkara yang keluar daripada kemaluan, ataupun au lamastumun nisa, ataupun kamu sentuh yakni kepada wanita yang bukan mahram, falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan tayyiba. Jadi semua ini ada kena-mengena dengan wudu dan tayammum. Pertama sekali berkenaan dengan orang sakit, kalau sekiranya dia tidak dapat menggunakan air, dia melakukan tayammum. Yang kedua musafir, kalau sekiranya dia tidak mendapati air, dia kembali kepada tayammum. Perkara yang ketiga adalah apabila seorang itu keluar daripada tandas. Dia keluar daripada tandas, maksudnya wudu'nya telah batal. Maka diwajibkan dia ke atas dia mengambil wudu' dengan air. Tapi kalau sekiranya dia tidak mendapati air, kembali kepada tayammum. Perkara yang keempat adalah seseorang yang sentuh wanita yang bukan mahram, yang mana apabila dia tidak mendapati air, yang maksudnya di sini wudu'nya telah batal, dan apabila dia tidak mendapati air, maka diwajibkan ke atas dia melakukan tayammum. Jadi saya harap kita faham insya-Allah bagaimana kesinambungan di antara orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang keluar daripada tandas, orang yang menyentuh wanita. Dan seperti mana saya mengatakan tadi, ayat ini merupakan dalil bagi kita dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan persentuhan di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram membatalkan wudu. Dalilnya adalah ayat ini. Sebab Al-Imam Syafi'i, dia mengatakan maksud daripada perkataan la mastumun nisa, la masa di sini maksudnya persentuhan. Yani apabila berlaku persentuhan. Manakala Al-Imam Abu Hanifah, dia mengatakan yang dimaksudkan dengan la mastumun nisa ada persetubuhan. Itu sebab kita ada perbezaan di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi dalam masalah adakah persentuhan di antara lelaki dengan wanita membatal wudu ataupun tidak. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i daripada dulu hingga ke sekarang, kita berpegang ini kepada pendapat yang ia membatalkan wudu hatta suami isteri. Hatta sama ada ia bersentuhan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, ataupun kita yang menyentuh ataupun kita yang disentuh, maka ulama kita tidak membezakan tentang perkara seperti ini. Tetapi kita lihat ada pendapat yang lain mengatakan wudu itu tidak batal dan sebagainya. Ini semua balik ini kepada isytihad ini para ulama. Dan perbezaan mereka adalah dalam memahami ayat ini, apakah yang dimaksudkan dengan la mastumun nisa. Dan Al-Quran ini kadang-kadang satu ayat ataupun satu perkataan
ada banyak makna. Bahasa Arab ini begini. Kadang-kadang satu perkataan ada 15 makna. Jadi mana satu yang kita nak pilih? Seorang mujtahid, seorang ulama besar, misalnya seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dia lihat kepada keadaan, dia lihat kepada hadis-hadis Nabi SAW dan sebagainya. Maka dia menentukan. Dia mengatakan bagi saya, pendapat ini lebih kuat dan sebagainya. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fatayammamu sa'idan tayyiba. Sekarang saya akan membicarakan sikit sebanyak berkenaan dengan hukum tayammum. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Sebelum itu Allah mengatakan in lam tajidu ma'an. Kalau sekiranya kamu tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan tayyiba. Ulama-ulama kita mengatakan tidak dibolehkan bagi seseorang itu melakukan tayamum kalau sekiranya dia tidak ada air, melainkan dengan dia mencari air dulu. Tidak dibolehkan satu orang misalnya musafir misalnya. Dia tidak ada air. Adakah dibolehkan dia terus tayamum? Tidak dibolehkan. Dia nak kena cari air dulu. Apa sebabnya? Sebab Allah mengatakan in lam tajidu ma'an. Kalau sekiranya kamu tidak mendapati air. Jadi maksudnya diwajibkan kamu mencarinya. Kalau sekiranya kamu tidak mendapatinya, fatayammamu sa'idan tayyiba. Barulah kamu boleh melakukan tayamum. Maka di sini ulama-ulama kita, mereka mewajibkan mencari air. Dan mereka menerangkan dengan terperinci bagaimana kita nak mencari air yang boleh menggugurkan kewajipan untuk mencarinya dan boleh kita melakukan tayamum. Maka ada perkara-perkara yang kita harus melakukan. Maka mereka mengatakan pertama sekali, wajib untuk kita mencarinya dalam lingkangan 150 meter. Ini mereka memanggilnya haddul ghaus. Kita dalam ilmu fiqh bab tayamum, kita ada satu perkara yang dikenali sebagai haddul ghaus. Sikit lebih kurang 150 meter. Misalnya kita di padang pasir, ya, musafir, Masya Allah, di padang pasir. Dan kita tidak ada air. Apa kita kena buat? Kita kena cari air. Berapa jauh kita nak cari? Maka pertama sekali kita lihat 150 meter. Kita ada syak misalnya mungkin 150 meter ni ada air. Jadi kita cari naik bukit sikit, tengok tak ada air. Tanya orang yang ni semua yang ni tidak ada air. Selepas 150 meter, kalau sekiranya kita yakin ada air misalnya, selepas 150 meter ataupun 1 kilometer ataupun 2 kilometer, wajib kita mencarinya kalau sekiranya kita yakin. Dia sampai 2.2 kilometer, sikit lebih kurang. Ini ulama kita memanggilnya haddul qurb. 2.2 kilometer. Kalau sekiranya satu orang itu yakin dalam lingkungan 2.2 kilometer ada air, diwajib dicari. Tapi kalau sekiranya dia syak, tidak diwajibkan dicari. Hanya diwajibkan ke atasnya untuk cari lingkungan 150 meter. Kalau tidak ada air, baru dia melakukan tayamum. Boleh insyaAllah. Kalau dia lebih daripada 2.2 km, kalau sekiranya dia yakin ada air, misalnya laut misalnya, tapi laut 5 km, tidak diwajibkan dia pergi kepada laut. Walaupun dia yakin, dia lihat dengan binoculars misalnya, ada laut ataupun ada perigi dan sebagainya. Adakah diwajibkan dia nak kena berjalan 5 km untuk mengambil wuduk? Di sini Islam tidak mewajibkannya. Sebab ini jauh. Dia membawa ini kepada mudarat. Tapi kalau sekiranya dia mengatakan, saya mati-mati 50 km pun tak apalah, saya boleh berjalan insya-Allah. Itu terpulang ini kepada dirinya. Akan tetapi Islam tidak mewajibkan. Dia boleh melakukan tayamum. Yang penting adalah dia tidak mendapati air dalam lingkungan 150 meter. 150 meter. Dan dia tidak ada keyakinan yakni apa-apa di bawah 2.2 km. Melainkan kalau dia ada keyakinan, maka itu adalah perkara yang berbeza. Jadi berkenaan dengan mencari air, kita ada 3 distance ataupun 3 apa kita mengatakan yakni jarak. Pertama sekali adalah 150 meter, kedua adalah 2.2 km, ketiga adalah apa-apa yang lebih daripada 2.2 km. Dalam bahasa Arab kita panggil haddul ghaus 150 meter, haddul qurb 2.2 km, haddul bu'd yang maksudnya jauh. Apa-apa yang lebih daripada 2.2 km. Walaupun kita yakin tidak diwajibkan kita pergi kepadanya untuk kita mengambil air tersebut. Jadi diwajibkan bagi seorang itu apabila dia nak melakukan tayamum, wajib dia cari air. Ini kalau sekiranya dia melakukan tayamum disebabkan tidak ada air. Tetapi berbeza dengan orang sakit. Satu orang kalau sakit, misalnya doktor mengatakan kepadanya, kau tidak boleh menggunakan air sebab dia ada sakit kulit ini misalnya.
Ini kita tidak membicarakan tentang masalah cari air. Sebab dia ada air, tetapi dia tidak boleh menggunakan air untuk tayamum. Maka ini adalah hukum yang berbeza. Kita mengatakan dia boleh terus tayamum tanpa mencari air. Apa sebabnya? Sebab dia melakukan tayamum bukan sebab tidak ada air. Dia melakukan tayamum sebab ada kesakitan yang ada pada anggotanya. Sama juga dengan satu orang yang ada bandage. Diwajibkan ke atasnya untuk dia melakukan tayamum dan tidak diwajibkan dia mencari air. Sebab masalahnya adalah bukan yang ini ada air ke tak ada air. Dia ada air. Tetapi dia tidak boleh menggunakan air yang ada padanya. Jadi ini adalah sikit lebih kurang berkenaan dengan tayamum. Selepas itu ulama kita membicarakan tentang diwajibkan kita tayamum dalam waktu. Misalnya kalau satu orang itu dia melakukan tayamum, dia tidak boleh melakukan tayamum sebelum masuk waktu. Zuhur misalnya 1 petang. Jadi dia tidak boleh melakukan tayamum kecuali setelah lepas 1 petang. Jadi dia mesti wajib melakukan tayamum dalam waktu. Jadi saya harap ini kita dapat faham insya-Allah. Kita tidak boleh melakukan tayamum sebelum waktu. Jadi kita nak kena meraihkan waktu dalam tayamum. Jadi setelah masuknya waktu, maka kita melakukan tayamum. Ini sama hukumnya dengan orang yang tayamum kerana ada bandage ke ataupun kerana dia sakit dan sebagainya. Maka dia melakukan tayamum dalam waktu. Dan satu tayamum, satu solat fardu. Satu tayamum, satu solat fardu. Misalnya dia nak melakukan solat zuhur, maka dia melakukan tayamum bagi solat zuhur. Maka dibolehkan dia melakukan solat zuhur. Tapi apabila dia masuk kepada solat asar, tayamum tadi sudah batal. Tidak dibolehkan baginya untuk dia menggunakan tayamum tadi untuk melakukan solat asar. Maka dia nak kena tayamum lagi sekali. Ini yang dimaksudkan dengan satu tayamum bagi satu solat fardu. Tetapi dibolehkan kita melakukan satu tayamum untuk melakukan sunat sebanyak-banyaknya. Tidak. Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Dan berkenaan dengan melakukan tayamum, niatnya adalah nawaitu istibahata fardhis salat. Ini lagi satu perkara saya nak terangkan kepada jemaah. Kalau sekiranya ada orang yang melakukan tayamum, kita nak kena faham cara yang ini niat. Niat tersebut adalah nawaitu istibahatas salah. Tidak dibolehkan kita mengatakan saja aku niat tayamum kerana Allah. Ini tidak sah. Caranya adalah saja aku memperbolehkan salat kerana Allah. Ini niat tayamum. Jadi jangan kita melakukan kesilapan ini. Sebab niat adalah perkara yang sangat penting. Perkataan ini tayamum ini, Allah mengatakan fatayammamu sa'idan tayyiba. Tayammamu, asal perkataan tayamum maksudnya adalah niat. Asal perkataan tayamum dia adalah niat. Jadi bila kita mengatakan dalam bahasa Arab tayammama yatayammamu tayammuman. Tayammama maksudnya qasada. Dia niat untuk melakukan sesuatu. Itu sebab dalam ayat ini Allah mengatakan fatayammamu sa'idan. Tayammamu sa'idan, yakni niatlah untuk menggunakan sa'id. Maka sa'id di sini adalah maf'ul bihi. Tayammamu, yakni maksudnya adalah niatlah untuk kamu menggunakan debu. Jadi perkataan ini tayamum asalnya adalah niat. Itu sebab kita tidak boleh niat bagi tayamum saja aku tayamum kerana Allah, sebab dia bercanggah. Sebab asal perkataan tayamum adalah niat. Seolah-olah kita mengatakan saja aku niat untuk niat kerana Allah. Ini tidak betul. Itu sebab ulama kita mengatakan tidak sah ini, niat seperti ini. Sebab tayamum, perkataan tayamum itu sendiri maksudnya adalah untuk niat. Dan Allah mengatakan tayammamu sa'idan, niatlah untuk menggunakan debu. Yang ini maksudnya carilah debu dan gunakanlah debu. Jadi ini adalah perkara yang kita nak kita kena lihat ya. Fatayammamu sa'idan. Kita ada di sini perkataan sa'id. Asal perkataan sa'id dia daripada perkataan sa'uda. Sa'uda maksudnya satu perkara yang naik. Sa'uda. Al-Imam Abu Hanifah dia mengatakan sa'id yang dimasukkan di sini apa saja yang naik daripada bumi. Daripada debu ke pasir ke dan sebagainya. Apa saja yang naik daripada bumi, ini yang dimasukkan dengan sa'id. Tetapi kita dalam mazhab Imam Syafi'i kita meletakkan syarat. Kita mengatakan yang dimasukkan di sini hanya debu. Itu sebab kita dalam mazhab Imam Syafi'i hanya dibolehkan kita melakukan tayamum dengan debu sahaja. Tidak dibolehkan kita melakukan tayamum dengan abuk. Betul ke tidak? Tidak dibolehkan kita melakukan tayamum dengan abuk. Kita mesti melakukan tayamum dengan debu.
daripada tanah yang kering. Sa'idan tayyiba. Dan syaratnya dia mesti tayyib. Tayyib yang dimaksudkan di sini pertama sekali dia tidak bercampur dengan benda yang lain. Dan dia tidak bercampur dengan najis. Dia bukan mutanajis. Dan dia mesti suci. Jadi kalau kita dapat debu yang suci, maka dibolehkan kita melakukan tayamum. Dengan syarat debu ini, dia tidak bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Zaman sekarang kita nak kena jaga-jaga. Ya. Ada orang jual debu, dia bercampur dengan benda yang lain. Lepas itu dia mengatakan debu tayamum. Ini bukan debu tayamum. Kalau sekiranya dia bercampur dengan benda-benda yang lain, maka tidak sah yang ini kita punya tayamum. Kalau sekiranya dia boleh, apa kita mengatakan, menghilangkan ini sifat debu itu sendiri. Satu orang kalau campur debu dengan tepung ini misalnya. Ini disebutkan oleh ulama kita dalam kitab fiqh misalnya. Kalau dia bercampur debu dengan tepung misalnya, tidak dibolehkan kita melakukan tayamum dengan debu seperti ini. Sebab dia sudah bercampur. Walaupun dengan benda yang suci. Maka apa yang dimaksudkan dengan debu di sini adalah debu 100%. Dia nak kena 100% yang ini debu. Bukan yang ini debu campur dengan benda-benda yang benda-benda yang lain. Jadi ini juga zaman sekarang, Masya Allah, ini kita nak kena berjaga-jaga. Berkenaan dengan sertu pun sama juga. Ada orang yang dijual misalnya debu sertu tapi dicampur dengan sabun. Ini tidak sah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW ini membicarakan ini tentang turab, yakni tanah. Yang dimaksudkan di sini adalah 100% ini tanah. Bukan yakni tanah yang bercampur. Sama ada bercampur dengan sabun ke ataupun bercampur dengan benda-benda yang lain. Ini daripada perkara yang kita nak kena berjaga-jaga. Sebab zaman sekarang ini mungkin ini kita lihat di pasaran, misalnya orang jual ini, orang jual itu. Tapi kita kena faham ya jemaah. Kita kena faham ini hukum ini. Kita kena faham ini bahawasanya apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim ataupun daripada sunnah Nabi, hadis Nabi SAW. Dia membicarakan tentang debu tentang debu 100% ini yang suci. Bukan yang ini debu campuran. Ini disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab fikih. Tidak sah kita melakukan tayamum dengan debu campuran ataupun kita melakukan sertu misalnya dengan tanah yang bercampur dengan benda-benda yang lain. Maka di sini Allah mengatakan sa'i dan tayyibah. Jadi sekarang kita faham ini. Yang dimaksudkan dengan sa'i di sini adalah debu dan dia mesti tayyib. Tayyib ini maksudnya dia mesti suci, tidak bercampur dengan benda yang lain dan dia tidak bercampur dengan najis. Ini bukan mutanajis. Barulah kita mengatakan dibolehkan kita melakukan tayamum ini dengan debu tersebut. Selepas itu Allah menerangkan kepada kita bagaimana nak melakukan tayamum. Maka Allah mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka hendaklah kamu sapu muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu dengan debu tersebut. Maka di sini ulama kita mengatakan tayamum ada 2 pukulan. 1 pukulan bagi muka, 1 pukulan bagi tangan. Full stop. Yani kita tidak ada 3 pukulan. Kita tidak ada sapu 3 kali, sapu tangan 3 kali. Dan kita tidak ada tayamum di selain daripada muka dengan tangan. Tidak ada tayamum misalnya di badan. Tidak ada tayamum di kaki. Ada orang ini mungkin dia sakit kat kaki. Lepas itu dia ambil debu, dia sapu kat kakinya. Ini semua adalah perkara yang salah. Tidak ada dalam Islam tayamum selain daripada muka dengan tangan. Ini nas daripada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka hendaklah kamu sapu muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu. Jadi caranya adalah setelah ini kita tepuk ini debu, kita niat. Niatnya adalah nawaitu istibahata fardhis salat. Kalau kita nak melakukan solat fardu, kita mengatakan nawaitu istibahata fardhis salat. Masa kita niat adalah bila kita tepuk debu. Ini berbeza dengan wudu. Sebab menepuk debu ini dia adalah wajib. Menepuk debu ini dia adalah daripada rukun yang tayamum. Itu sebab wajib ini untuk kita tepuk ini debu. Selepas itu kita niat apabila kita tepuk, bukan bila debu sampai kat muka kita. Jadi kita mengatakan nawaitu istibahata fardhis salat. Kalau kita nak melakukan solat fardu. Kalau kita nak melakukan solat sunat, kita hanya mengatakan nawaitu istibahata as-salah. Selepas itu yakni kita membaringkan niat sampai yakni kita sapu ke muka kita dan kita sapu 1 kali debu ni. Semua muka kita. Selepas itu kita tepuk di tempat yang lain. Tempat yang lain, dia bukan tempat sama ya, tempat yang lain. Dan disunatkan kita hilangkan ini pasir. Dan sekarang tangan pula. Kita mula dengan tangan kanan. Ini tangan kanan saya ya. Wallahualam, kalau skin keluar tangan, kadang-kadang yang ini keluar terbalik. Saya mulakan daripada atas. Atas ini tangan. Saya jalan ke atas. Bila sampai siku, pusing.
pergi bawah. Lepas itu, ini saya punya apa? Ibu jari ni saya buat begini. Atas ibu jari. Lepas itu tangan kiri. Saya mulakan daripada ujung jari, naik siku, pusing ke bawah. Ibu jari lagi sekali. Ibu jari ni. Atas ini. Selepas itu baru saya begini. Itu sudah mencukupi dah. Kita melakukan tayamum. Jadi diwajibkan kita melakukan niat. Diwajibkan kita melakukan 2 tepukan. Diwajibkan kita sapu yang di muka dengan satu sapuan. Tangan kita dengan satu sapuan. Diwajibkan kita melakukannya dengan tertib. Diwajibkannya kita melakukan dengan debu. Maka apa kita mengatakan? Sah yang ini kita punya tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ini yang Allah mengatakan, hendaklah kamu sapu muka-muka kamu dengan tangan-tangan kamu. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampunkan ini segala kesilapan, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa yakni memberikan keampunan bagi segala yakni dosa-dosa para hamba-hambanya. Maka ayat ini menerangkan ini kepada kita akan kepentingan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap masa dan keadaan. Sebab yakni kita manusia ini banyak melakukan kesilapan, banyak melakukan dosa. Ini adalah masa-masa ini insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keampunan insya-Allah dengan kita menghadiri kelas pada pagi yang bahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita maghfirah dan memberikan kepada kita keampunan bagi segala dosa, dan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dan membukakan bagi kita pintu kefahaman insya-Allah, yang mana dengannya dapat kita memahami Al-Quranul Karim, dapat kita mengamalkan Al-Quran, dan dapat kita menyampaikan ini kepada yang lain. Dan juga Allah memberikan syifa kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masalah corona ini. Ada sebahagian daripada jemaah kita, saudara-saudara mereka, saya baru dapat khabar ya, mereka sudah dijangkiti dengan corona ini. Subhanallah ya. Kita berdoa insya-Allah mudah-mudahan Allah selamatkan ini umat Islam. Lebih-lebih lagi di Singapura kita sekarang ini daripada musibah ini. Dalam masa yang sama juga jemaah dirahmati Allah, kita juga nak kena usahakan atas asbab. Yang maksudnya elakkan kita misalan pergi tempat ini ramai orang misalan, dan elakkan yang kita kita mengatakan meletakkan diri kita dengan khalayak yang ramai dan sebagainya, yang mana doktor mengatakan ini boleh menyebabkan jangkit dan sebagainya. Ini sebab perkara yang kita nak kena hindarkan. Jangan kita tak jaga ya. Jadi kita pun nak kena berjaga-jaga dalam masa yang sama, yang ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan kita insya-Allah. Jadi sekarang saya akan ambil soalan insya-Allah. Ni ada baru satu soalan. Kalau ada jemaah di live, kalau ada soalan bolehlah type ya. Boleh type ini soalan antum. Dekat dalam kita punya group pun ada, boleh tanya ya soalan ya. Soalan yang pertama menanyakan, boleh Ustaz ulang cara tayamum slowly? Oh, ini adalah untuk saya ulang sekali lagi ya. Jadi insya-Allah tak ada masalah, saya ulang sekali lagi. Sekarang caranya ada begini ya. Sekarang saya nak buat tayamum. Tayamum yang saya nak buat ini, adakah untuk solat wajib ke sunat? Ini soalan yang pertama sekali. Sebelum kita melakukan tayamum, kita nak kena tahu soalan ini ya. Saya nak melakukan tayamum untuk solat wajib ataupun solat sunat. Sebab dia beza dengan wudu. Wudu kita tak kisah apa saja solat. Tapi tayamum kita nak kena bezakan ni dalam niat. Jadi misalnya saya nak melakukan tayamum untuk melakukan salat zuhur. Salat zuhur wajib. Jadi sekarang caranya adalah nawaitu, saya mengatakan ni debu di depan saya tepuk debu. Bila saya tepuk debu, saya stay sekejap. Caranya begini ya. Saya tepuk debu, saya stay. Kenapa kena stay? Sebab niat itu yakni dia mesti bersama tepukan. Saya mengatakan nawaitu istibahata fardhis salah lillahi ta'ala. Ini cara kita niat. Kalau dalam bahasa Melayu kita mengatakan, saja aku niat memperbolehkan solat fardu kerana Allah. Jadi ini yang pertama sekali, rukun yang pertama niat. Dan masanya adalah dengan tepuk debu. Bukan bila debu sampai kepada muka. Ini juga seperti mana saya tekankan tadi. Jangan kita buat kesilapan, debu sampai muka baru kita nak niat. Bukan, dia beza dengan wudu. Kita tepuk dulu, kita niat. Khalas. Lepas kita niat, kita terus sapu muka. Ini adalah apa kita mengatakan yang pertama. Satu kali saja sapu muka. Kita memastikan debu sampai yang ini kepada semua kita punya apa? Kita punya muka.
Selepas itu kita melakukan tepukan yang kedua. Dan kita sekarang pula adalah masa untuk kita sapu kedua tangan kita. Sekarang macam mana kita nak sapu kedua tangan? Kita mulakan dengan tangan kanan belah atas. Jadi saya letakkan tangan kiri saya atas tangan kanan saya. Begini. Saya mula daripada ujung jari. Dan saya move saya punya tangan kiri. All the way. Atas, 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 atas sampai siku. Lepas itu saya pusing. Pusing ke bawah. Ke bawah, lepas itu saya jalankan sampai saya punya wrist. Ini wrist ini ya. Jadi maksudnya saya punya telapak tangan ini belum lagi kena lagi. Masih ada debu, betul ke tidak? Masih ada debu. Dan lepas itu juga saya sapu ini. Saya punya ibu jari atas dia. Atas, nampak tak tangan saya? Ibu jari kiri saya sapu ibu jari kanan saya begini. Atasnya. Bukan bawah ni. Ini adalah bagi tangan kanan. Selepas itu, tangan kanan saya letak atas tangan kiri saya. Belah atas ya. Belah atas begini. Jadi saya jalankan. Atas, jalankan. Sampai siku, turn. Ke bawah. Bawah, nampak tak? Sampai saya punya wrist, stop. Lepas itu, saya sapu bahagian ini, ibu jari. Sebab ibu jari tadi tak kena. Jadi saya sapu begini. Khalas. Akhir sekali saya sapu kedua tangan begini. Jadi ini adalah satu kali tayamum. Lepas kita sudah boleh melakukan salat. Jadi saya harap jemaah yang tanya, saya harap boleh ya, insyaAllah. Ada lagi soalan daripada jemaah? Kalau jemaah ini yang mengikuti kita punya online ini pun boleh menanyakan insyaAllah. Saya boleh melihat kalau antum bertanya, saya boleh melihat insyaAllah soalannya. Wallahualam. Nampaknya sudah tidak ada ya. Jadi insyaAllah kalau tidak ada, insyaAllah kita berhenti di sini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberkati majlis ini insyaAllah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik ini dan hidayah. Dan kita akan teruskan insyaAllah pada minggu yang akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat ini bala ini, kita dapat kembali kepada masjid-masjid kita, dapat kita mengadakan kuliah ini seperti biasa. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhtim bisalihati a'malan wa ajran ya Allah ya karim. Bi fadli subhani rabbika bil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.